untuk memastikan bahawa individu itu sedang dalam krisis ataupun tidak. Jadi bermakna berdasarkan kepada model Kaplan itu ada 5 semuanya, dapat kita mengkategorikan, oh this is the crisis cases, kan? Oh ini adalah trauma case, ini adalah case krisis tetapi tidak begitu severe dan kita kendalikanlah dengan menggunakan pendekatan kaunseling yang sudah ada. Oh ini adalah kes-kes yang traumatik, yang terlalu severe. Oh ini tak boleh kita kendalikan dalam menggunakan pendekatan kaunseling biasa dan tak boleh menggunakan intervensi krisis. So kita kendalikan dalam bentuk kaunseling trauma yang perlukan penambahan, kan, kemahiran tambahan yang perlu kita gemblingkan bersama dengan kemahiran kaunseling yang sedia ada itu. Jadi bertitik tolak kepada 6-step model ni, kan, of counseling intervention ini yang telah dibangunkan oleh James dan Gilliland pada tahun 1982. James and Gilliland ini membangunkan model ini, kemudian telah pun mengalami pembaharuan oleh James sendiri pada tahun 2008, ya. So ada 2 peringkat di situ. Dua peringkat intervensi ini daripada 6 step itu kita bahagikan kepada 2. Yang pertama, pendekatan mendengar, listening skill. Itu yang saya tekankan tadi tentang aspek listening skill itu perlu kita integrasikan sepenuhnya di dalam 6-step model ini, ya, kemahiran mendengar. Kemudian diikuti dengan 3 step lagi, iaitu yang terbentuk daripada langkah, ya, tindakan, action kita, kan, action kita. Okey, baik. Jadi 3 langkah pertama dalam dalam kategori mendengar ini terdiri pada definisi masalah, kemudian kita kena promote keselamatan klien, dan yang paling penting kita memberikan sokongan kepada klien itu. Baik, kenapa sokongan itu penting? Individu yang mengalami krisis, dia sangat perlukan sokongan. Kita ibaratkan sebegini, kan, berdasarkan kepada literature, kan, ada gambaran seolah orang yang menghadapi betul-betul mengalami krisis ini diumpamakan seperti orang yang dalam keadaan yang lemas dan dia ingin keluar tetapi tak mampu untuk keluar daripada situasi lemas itu. Dan oleh kerana itu dia perlukan sesuatu, perlukan seseorang untuk bantu dia keluar daripada kepompong overwhelm, kepompong itu, kan? Jadi itu sebabnya sokongan ini adalah sangat penting, ya. Baik. Dan kalau kita tengok, ya, adakah 3 step utama dalam kategori mendengar ini perlu mengikut kronologi, mengikut nombor 1 kena definisi masalah seperti mana dalam sesi kaunseling biasa. So dalam sesi kaunseling biasa memang proses kaunseling itu berdasarkan kepada development of proses kaunseling itu berdasarkan kepada step by step. Tak boleh kita skip kepada ini bezanya kita dalam kita mengendalikan kes-kes krisis ini. Sebab kes krisis ini berbeza-beza, kan? Berbeza-beza. Dan dia punya level of crisis, dia punya severity of crisis itu juga berbeza-beza. Reaction dia juga adalah berbeza-beza, kan? Berbeza. Sebab dalam keadaan krisis, anything can be happen. Semuanya boleh berlaku. Sebab dalam keadaan krisis itu, individu hilang pertimbangan diri, hilang kawalan sendiri, dan bila hilang kawalan diri, jadi ciri-ciri impulsif itu boleh timbul sekelip masa, kan? Impulsive behavior yang kita bincangkan tadi. So oleh sebab itu, dia punya kedudukan mana satu dulu? Kita nak buat definisi masalah dulu ke? Kita nak mengutamakan keselamatan dulu ke? Ataupun kita nak berikan sokongan lebih dulu ke? Sebenarnya ini terlalu subjektif dan kita sebagai profesional
kepentingan itu terletak atas keperluan klien pada ketika itu, here and now. Baik, sebagai contoh kan, sebagai contoh, kalau sekiranya klien itu dalam keadaan krisis, impulsif, dia sudah satu step lebih awal kan ke atas, katakanlah dia sangat stres, dia sangat kecewa dengan sesuatu hal dan sudah berada di atas bangunan untuk sedia. Sudah memang dah ada dia bangunan, dah sedia, dan semua orang So pada waktu itu apa yang perlu kita lakukan? Apa yang kita utamakan dalam situasi krisis itu? Sudah tentu ketika itu kita utamakan keselamatan dan juga sokongan. Sokongan dan keselamatan pada waktu itu adalah sangat penting. Serupa juga dalam keadaan kebakaran. Kan klien dapat dikeluarkan, dia pun dalam keadaan yang hilang kawalan. Dia berdiri terjegat berhampiran dengan kawasan kebakaran itu. So by that time, mana yang lebih penting? Adakah kita kena nak membuat definisi memulakan sesi? Pak Cik, apa nama Pak Cik? Ini belakang tu api menjulai pula. Menjilat. Berkembang dengan pesat kan di belakang tu. So kita dah memulakan sesi di situ. So mana satu yang lebih utama? So sudah tentu kita prefer kepada keselamatan dan dalam masa yang sama kita berikan sokongan kan. Jadi ada ketika tertentu kan, tiba-tiba klien, katakanlah klien tu dirujuk, dia dalam keadaan yang sangat krisis, sangat severe, menangis kan, ataupun dalam keadaan yang menggeletar, kebimbangan, anxiety yang tinggi, shaking, tak tahu nak cakap, dalam keadaan yang sangat ketakutan, menggeletar. So pada waktu itu apa yang perlu kita berikan terlebih dahulu? Dan kita jamin dalam situasi bilik yang ada, bilik kaunseling ini, keselamatan adalah terjamin. So by that time, apa yang perlu kita sumbangkan terlebih dahulu? So pada waktu itu adalah sokongan. So kita boleh bagi sokongan. Jadi sokongan kita utamakan untuk sekurang-kurangnya ada rasa kita mengambil berat, empati, sabar. Dan itulah kenapa saya nak kongsikan. Saya nak recap balik betapa pentingnya attending skill ini dalam kita mengendalikan kes-kes krisis seperti ini kan. Jadi dia sangat subjektif. Ataupun klien datang ni yang boleh ada kawalan kendiri, dia menangis dan sebagainya. So dia boleh bercakap, dia boleh berbincang tetapi dalam tersekat-sekat. So keselamatan sebab di bilik kita, tetapi dalam masa yang sama, pada waktu yang sama, boleh kita terus kepada mendefinisikan masalah di samping kita terus memberikan sokongan. Kan? Jadi ini sebenarnya, dia bagi subjektif, so tuan-tuan tak perlu untuk mengikut kronologi sangat, kan? Stepping ini, dia bergantung atas keperluan klien itu dan bergantung ke atas severity dan bergantung kepada situasi klien itu. Mana satu lebih utama kan? Jadi itu dia. Baik. Jadi seterusnya bila dah sampai complete kepada 3 stage atau 3 step itu, pada fasa menengah kita baru beralih kepada fasa tindakan, mencari alternatif yang terbaik, membuat perancangan dan juga seterusnya membuat komitmen. Jadi dia ada 6 step yang dikongsikan oleh James ini, dan tak apalah kita ikut panduan James ini kan. Baik, jadi saya nak sentuh dulu tentang listening skill ni. Jadi semoga saya menjadi kemahiran saya sendiri untuk kegunaan saya, knowledge ini, supaya saya sentiasa menjadi a good listener bila berhadapan dengan klien, bila berhadapan dengan anak isteri saya kan. Jadi kadang-kadang mereka pun memerlukan kita sebagai a good listener dari masa ke semasa, sebab kehidupannya sama, mereka menghadapi isu yang sama, terutamanya dalam menjelang COVID ini, pandemik, dan sudah tentu kemahiran mendengar ini sangat penting kerana dia asas kepada sokongan ataupun support kepada individu yang kita bantu. Baik.
Saya rasa sebenarnya saya rasa malu ya bila Stephen R. Covey ni dia mengutamakan bagaimana pentingnya kemahiran mendengar ni, good listener ni. Tengok. Stephen R. Covey ni dia bukannya seorang psikologis, dia bukannya seorang counselor, dia motivator kan. Jadi latar belakangnya tak ada kaitan. Dia berdasarkan, tapi dia terkenal sebagai motivator, bagaimana banyak buku yang dihasilkan oleh Stephen R. Covey ni kan. Jadi saya petik daripada Stephen R. Covey ni, dia kata apa? Sebahagian manusia ni tidak mendengar, bukan mendengar bukan untuk tujuan memahami, kan? Untuk tujuan untuk memahami, bukan. Tetapi mereka ni, dema ni mendengar sama ada untuk intent to reply, sama ada dia nak dia nak reply balik, dia dengar, dia nak balas balik. Itu ataupun sama ada dia dalam keadaan speaking, bercakap ataupun bersedia untuk bercakap. Ini diakui sendiri Stephen R. Covey. Jadi kita recap balik tentang kita apabila kita mendengar bermakna kita mendengar dengan sepenuhnya. Kualiti mendengar itu mendengar dengan berkualiti, bukan tujuan untuk reply balik, bukan untuk tujuan kita dalam masa yang sama kita bercakap, dan bukan dalam masa yang sama kita buat persediaan untuk bercakap balik, kan? Sebab kalau kita mendengar sambil kita bersedia untuk membalas balik, jadi kita ada konsep kan, psychological noise, kebimbangan, kebisingan dalaman yang ada pada kaunselor. Jadi dalam attending skill ni kan sebagai asas kepada counselling kan. Jadi berlaku kebisingan dalaman. Kita mendengar klien, dalam masa yang sama kita berfikir, lepas ni nak tanya apa, lepas ni nak soal apa. So sebenarnya itu yang menyebabkan spoil dalam sesi kaunseling itu kan. Itu sebenarnya yang telah dikongsikan oleh tok-tok guru kita dalam bidang kaunseling ketika kita kemula belajar dalam bidang kaunseling ini. Jadi maksudnya bila kita mendengar, memang kita bersedia untuk memahami. So respon itu sebenarnya secara semula jadi akan timbul. Kita respon terhadap apa yang kita faham, kita respon balik, sama ada dengan dorongan minima, sama ada dengan memberi penjelasan, sama ada dengan reflection, sama ada dengan parafrasa kan, sama ada kita menggunakan kemahiran merumus dan sebagainya. Jadi itu dia ya, itu yang pertama. Kemudian ya, berdasarkan kepada balik kepada Rogers. Dan bila pada Rogers ni tuan-tuan ya, kita tak boleh nafikanlah hargaan itu kan. Walaupun busuk, walaupun tak mandi, walaupun awning letak pada dagu pada awning kan, walaupun muka kusam kan. Jadi terima seadanya tanpa reaction verbal and non-verbal daripada kaunselor itu sendiri, daripada helper itu. Dan ini bukan perkara yang boleh kita buatan gitu saja. Dia datang terjelma daripada dalam diri itu. Okey ya. Jadi ini 3 perkara yang menjadi teras dalam kemahiran melayan kita ni. So kita baliklah. Kita gunakan balik. Ini adalah satu kekuatan dalam bidang kita ni untuk kita apply, tak kira di mana-mana, terutamanya isu-isu yang melibatkan krisis ini. Baik, jadi kemahiran melayan ini melibatkan 2 elemen kan. Jadi melibatkan respon lisan, lampa lisan, eye contact kita, senyuman kalau perlu. Dia kena kongruen ya. Kongruen tu di antara kaunselor dengan klien tu. Saya rasa tak boleh nak tahan Encik. Kita tiba-tiba reaksi non-verbal kita, ekspresi wajah kita pun tersenyum sikit. Apa jadi? Apa rasa klien kalau kata Kelas Timur reaksi itu? Klien dalam keadaan krisis, terlalu sedih ataupun terlalu depressed ataupun terlalu anxiety. Nanti saya nak panggil pada
pada rakan kita ni kan, sentuhan ni. Kalau perempuan bersentuh dengan klien perempuan, okey tak? Okey kan, tak timbul masalah. Tetapi ni klien perempuan, tiba-tiba, okey, siapa yang nak saya panggil ni kan? Untuk klien yang menghadapi krisis, untuk klien yang menghadapi trauma ini, tentang apa yang kita present itu sangat penting. Sebab apa kan? Berdasarkan pengalaman saya yang tidak seberapa ni lah kan, mengendalikan kes-kes klien yang ada krisis ni kan, yang dirujuk kan. Jadi, klien yang dalam krisis, yang dalam trauma ni kan, dalam keadaan mental yang tidak okey ni, word yang kita gunakan pun dia boleh menjadi trigger. Kan? Boleh menjadi triggering, boleh menjadi very triggered. Contohnya kan, bila kita gunakan soalan-soalan yang berbentuk begini tuannya, mengapa boleh jadi begitu? Dia sangat tidak boleh mendengar perkataan kenapa, mengapa. Sebab dia perlukan berfikir. Dia perlu explain. Dia sangat boring tuan. Dia tak boleh menerima. Tak boleh menerima soalan-soalan yang soalan yang berbentuk begitu. Kan? Mungkin kita boleh ubah murnikan. Mungkin sesuatu yang berlaku, ada sesuatu yang berlaku yang menjadikan awak begini. Daripada kita bertanya, mengapa awak tiba-tiba jadi begini? Yang itu, word mengapa itu pun dia boleh menjadi trigger point kepada dia untuk dia rasa tidak selesa, dia rasa macam tercabar. Sebab kita kena ingat ya, bahawa individu yang mengalami gangguan-gangguan ini, dia tak boleh berfikir sebagaimana kita berfikir. Itu dia. Ya. Jadi, itu sebabnya saya terpaksa kongsikan perkara-perkara yang begini, supaya words yang kita kemukakan, soalan yang kita kemukakan itu, biar berhati-hati supaya dia tidak menjadi trigger point. Kan? Trigger point yang menyebabkan spoil sesi itu. Ya, okey, baik. Baik, jadi kita jalankan. Jadi ini yang saya katakan tadi kan. Jadi tentang empathy. Empathy ni sangat penting. Ya, dia boleh dapat dilihat melalui ekspresi wajah, meningkatkan coping skill kepada klien kita ni. Dia sebenarnya termasuk dalam perancangan. Kan? Dalam perancangan kita tingkatkan mekanisme yang konkret, positif untuk klien lakukan pada ketika itu dengan segera, sebab dia melibatkan kepada kita cuba untuk membantu meningkatkan coping skill kepada klien itu. Ya, okey. Jadi sebenarnya bila sebut saja coping skill, dia sebenarnya sekali lagi lah, dia ada cognitive coping skill, dia ada affective coping skill, dan dia ada behavioral coping skill. So kita boleh cadangkan mungkin senam ataupun tengok keadaan klien itu kan. Dari segi behavior coping skill ni dia lebih kepada gardening, dia boleh pergi kepada apa juga aktiviti-aktiviti fizikal yang boleh dia lakukan, jogging ke ataupun apa, boleh kita bincangkan ya pada treatment yang berikutnya. Dan suka saya nak kongsikan pada peringkat crisis intervention ini, cognitive coping skill ini sebenarnya penting kita berikan ketika itu juga. Contohnya kan, kita kena ada psychoeducation lah ya. Bila kita nampak keadaan klien yang sangat ketara dalam keadaan krisis itu kan, dalam keadaan dunia sekarang ini sebenarnya dalam keadaan biasa, kita dalam keadaan yang biasa, tidak ada gangguan tentang COVID-19 dan sebagainya. Sebenarnya kita berada pada circle of control yang besar, sama juga dengan circle of influence, dan mungkin kita boleh menyamai circle of control kita, lingkaran kawalan kita besar. Tetapi dalam keadaan yang pandemik sekarang ini menyebabkan segalanya terkawal, segalanya terhad, menyebabkan scale of control kita semakin mengecil. Namun demikian, concern kita masih sama macam dulu. Itu tadi.
kan. Refer kepada klien Puan Azmah tadi kan, scale of concern dia sama. Dan kadang-kadang manusia ni kan, kita sendiri kadang-kadang kita masih teringat lagi bahawa situasi sekarang ni tidak memungkinkan kita untuk mengawal sebanyak benda. So dia semakin kecil. So dalam konteks sekarang kita pun boleh buat langkah psycho-education untuk menunjukkan kepada klien kita bahawa scale of control kita semua, saya, tuan dan sebagainya semakin mengecil. So fokus apa yang kita boleh kawal. So tak perlulah kita cuba untuk mengubah apa yang kita boleh ubah masa dahulu. Kita bawa psycho-education itu terhadap apa yang kita concern. Sebab bila kita cuba untuk mengawal apa yang kita concern, situasi kita dah tak sama dengan yang dulu. Kan? Tak sama situasi kita yang dalam PKP dan sebagainya, tak sama. So bila kita dengan orang lain pun sebenarnya kan, dengan orang lain psikososial katakan, ataupun kita sosio budaya kita kan, budaya kita perlu menziarahi mak kita, bapa kita dan semakin lama kita nak jumpa, kita kena ziarah 4 bulan kita tak jumpa kerana PKP. So realitinya sekarang ni, so memang kita concern kepada keselamatan dia, tetapi kita nak jumpa secara fizikal. So sekali lagi kita buat psycho education bahawa lingkaran kawalan kita tak boleh lagi dah seperti dahulu. So fokus apa yang kita boleh kontrol. Contohnya apa? Kalau kita nak berjumpa dengan ayah, dengan mak dan sebagainya, sebab kita bimbang kalau kita pergi menziarahi, walaupun sekarang ni dah terbuka sepadan daerah kan, kita tak tahu kita akan membawa virus itu untuk kita sebarkan, kita tak tahu. So kita masih lagi perlu ada SOP. So dalam masa yang sama kita kena guide, kita kena bagi psycho education bahawa, so itu kita bagi pemahaman buat psycho education kepada klien kita supaya dengan masa yang sama dia boleh kawal apa yang boleh dikawal pada ketika ini, here and now. Dan scale and control and scale of influence, scale of concerning. Sebenarnya sudah tidak se-ideal yang dulu. Saya rasa dapat kan tuan-tuan ya? Okey, itu yang pertama. Jadi saya nak fokus kepada satu saja, iaitu cognitive coping skill. So yang lain tu saya rasa banyak contohnya coping skill ni kan, dari segi afektif ni. Contohnya apa? Melalui drawing kadang-kadang kan, melalui sharing dan sebagainya. Itu adalah salah satu daripada coping afektif, coping skill. Yang behavior, riadah kan, work up melalui, kalau dalam keadaan sekarang ni kan, kita tak boleh keluar dan sebagainya, YouTube ni banyak video-video untuk kita ikut pergerakan untuk supaya kita boleh release ya. Dan yang paling penting ni spiritual coping skill yang tadi kita dah bincangkan. So bila sebab saja spiritual coping skill ni kan, dia melibatkan ya, Baldacchino ni kan, dan Draper 2001 ni. Dia macam tengok ya, spiritual and religious coping skill oleh Baldacchino. Tak mahu oleh tuan-tuan ya. Dia menggariskan ini saja, meningkatkan amalan keagamaan,